tidur selepas sahur. Bagus ke tak ataupun memang tak bagus. So first things foremost kena faham, tidur selepas waktu sahur ni sangat-sangat tak elok. Sebab first thing kita kena faham, waktu bangun, kalau you tengok macam orang-orang yang dulu-dulu ilmuwan ataupun orang-orang CEO and everything, businessman, mereka sebenarnya akan bangun pada pukul 4 pagi, 4.30 macam tu, untuk sama ada untuk melakukan aktiviti kesihatan, aktiviti ibadah. Mungkin mereka nak baca Quran ke, baca Bible ke, baca surah ke, baca Bhagavad Gita ke, apa-apa pun dia akan gunakan waktu tu. And ada orang akan buat banyak-banyak pembacaan this time, because this time is very very quiet, sangat senyap, tak ada orang kacau, tak ada orang akan hantar message, tak ada orang akan buat calling and everything. So it's much more of me time. Tapi dalam konteks bulan Ramadan, kebanyakan orang mungkin akan bangun, kalau ibu-ibu ataupun isteri-isteri yang mungkin sibuk nak bantu siapkan makanan pada waktu sahur tu, they will have to get up early, macam pukul 4 lebih, untuk sediakan makanan dan sebagainya. So bila mereka sediakan makanan ni semua, mereka dah bangun lebih kurang macam tu. Mungkin makanan tu boleh bercorak simple saja, tak perlu heavy sangat. And bangunlah anak-anak, suami semua untuk makan. Okay, so after that, biasanya kalau yang tak bekerja pada hujung minggu ni, ada yang kata penat sangat, mereka akan cuba gunakan waktu tu untuk makan, waktu sahur, ikut all the peraturan, and then after semayang, and then after that get the game going. Tapi kalau tidur, apa implikasi kepada kesihatan? First things foremost, benda pertama sekali kena faham, bila anda bangun pada waktu pagi, ada satu hormon, nama dia lah kortisol lah. Hormon kortisol ni dirembeskan oleh satu kelenjar, nama dia kelenjar adrenal gland. I terpaksa lukis terbalik sebab kamera I ni dia tak canggih sangat. Maklumlah, phone I yang dahulu kena ambil daripada polis. So adrenal gland ni yang akan keluarkan hormon kortisol dan keluarkan hormon lagi satu, DHEA. Okay, hormon DHEA. So dua-dua hormon ni sangat penting untuk badan you, untuk produce firepower ataupun energy. These are the good stress hormone kalau digunakan dengan betul. Tapi kalau digunakan dengan salah, lain pula jadi dia. Okay, so balik kepada hormon kortisol tu. Hormon kortisol pada waktu pagi, dia akan mula naik. Katakan ni macam pukul 4 lah, 4 pagi dia akan mula naik. Tinggi dia akan naik. And then lepas waktu masuk waktu tengah hari, dia akan mula melandai. And bila hormon kortisol tu dah mula jatuh, dah kira waktu malam lah untuk tidur. Okay, that is sleep time. So sekiranya you makan pada waktu pagi, and then after straight away push to sleep, hormon yang sepatutnya naik mendadak ni terus drop, lebih pendek, lebih awal. And then you cuba try maybe pukul 4, pukul 3 bangun pula, and cuba tengok boleh naikkan tak. Benda tu takkan jadi. So you lose a lot of certain function, aktiviti badan yang bagikan you kecergasan, bagikan you fokus and everything. And when this thing berlaku, seolah-olah macam you nak lakukan hibernasi. Okay, and you nak lakukan hibernasi. Sebab tu another one more thing, biasanya kami doktor-doktor yang dalam segmen anti-aging dengan wellness ni takkan galakkan orang untuk bersenam pada waktu malam, lewat malam. Kenapa? Dia tak boleh tidur. Sebab bila you do a lot of this kind of senaman, kortisol tu daripada waktu pagi, macam yang tulis tadi pukul 4 pagi tu, dia akan mula naik, and then dia akan mula turun sebelah petang. Lepas tu you pergi pula workout pada waktu malam, boom, dia naik balik dan kacau. So menyebabkan you tak boleh tidur awal. So kalau you workout macam pukul 9.30 malam, pukul 10 malam, menyebabkan you tak boleh tidur sampai pukul 2, pukul 3, because kortisol you dah adjusted. Kalau tak percaya, you boleh buat blood test. Kalau blood test tu salah dengan konsep anti-bakteri, I payung you the blood test tu. Okay,
So that's why we don't encourage orang untuk tidur pada waktu pagi tu, dia akan kacau tu. And then yang kedua, dari segi perspektif of the body, when the body dah bangun, dia dah terpaksa lakukan banyak aktiviti tu. Kalau you nak rehat pada waktu tengah hari sekejap ke, macam power nap and everything, no problem. Someone ask quick question, max workout petang pukul berapa doktor? Okay, jump in and jump out. Best time untuk workout antara macam pukul 5 petang sampai time maghrib 7 o'clock. Sorry, tengok tulis nombor 7 pun terbalik. So sampai pukul 7 malam, that's the best time. After that, after time dah sampai semai Isya and after the tarawih all finish already, dah time untuk rehat dah. Jangan main banyak content phone, tengok TV and everything sampai lewat malam and everything. Siapa-siapa yang buat TV series pun malam-malam tu pun, you all make people stay up so late at night. Okay, so that's one thing. Okay, kedua ni, kenapa saya tak galakkan untuk tidur pada waktu selepas sahur tu? Sebab ada orang boleh dapat provokasi gastrik ataupun ulcer dan sebagainya. Kenapa benda tu berlaku? So, benda ni sangat senang saya cuba lukiskan. Ni lah perut you dalam keadaan you berdiri. Okay, so bila makanan akan masuk ke dalam perut, asid akan keluar. Kat sini ada otot lah untuk ikat perut tu supaya ada kain. So bila asid akan terbentuk, makanan akan mula terkumpul dalam dan mula dicairkan. Okay, so the food in, kalau you makan banyak tu, mungkin perut dia akan full dengan makanan. Okay, so chyme ni, nama ataupun nama lain tu, bila makanan tu dicerna dengan asid, dia akan berbentuk dalam bentuk cecair kat dalam. Okay, dia akan bentuk cecair kat dalam ni. Cecair ni mungkin ambil masa macam 4 jam, 5 jam untuk betul-betul cair. Tapi yang ni you dalam keadaan berdiri upright. You are standing upright, berdiri. Apa yang akan jadi bila awak tidur? Jadi macam ni. So immediately asid-asid ni tukarlah lokasi dia. Jadi macam ni lah kat dalam tu. Apa yang akan jadi? Dia akan sometimes cause you punya esophagus tu, ulu hati, sampai ke ulu hati, sampai kata macam kat dekat bahagian dada tu rasa sakit nanti, because asid tu mula menolak ke atas. Bila dia dah mula menolak ke atas, dia akan menghakis lah. So nanti dapat gastric and everything. So that's why saya takkan recommend orang untuk makan and after that sleep. Benda ni sangat simple. Kalau you buat benda macam ni, you just cari pasal untuk kesihatan you. And again, theoretically, kalau kita tengok macam orang-orang yang kerja dekat sawah and everything, mereka bangun awal-awal, orang penoreh getah semua, mereka bangun awal-awal terus pergi. Mereka tak tidur and everything, after makan pun terus objektif dia terus kena bekerja and things. So dari segi konteks orang-orang dulu, peradaban mereka, memang mereka akan bangun sebelum terbit matahari and everything untuk makan dan jalankan aktiviti harian dia. Only we all saja tolak waktu bangun tu jadi pukul 7, jadi pukul 8, lepas tu tidur lambat pukul 11, pukul 12 and everything. The best time untuk tidur is like right now, sekarang ni, lebih kurang antara 9.30 sampai 11. This is the best time yang boleh masuk untuk tidur. Okay, so that's about it. Very simple. 2 things saja I nak you all fikirkan. Satu, hormon-hormon kortisol tu, kalau hormon kortisol tu drop, boleh menyebabkan badan you pun stres. Kalau hormon kortisol over tinggi pun boleh menyebabkan badan you stres dan penghadaman everything terkacau. And kalau position perut you macam ni and flip macam ni, maka acid, stomach acid ataupun chyme tu akan terkacau. Okay, so that's about it on this. Sekarang I akan try to answer your questions yang ada. Banyak question ada.
Siapa-siapa yang ada question tu sila hantarkan, I akan cuba jawabkan. Siapa-siapa yang rasa information ni sangat bermanfaat, tolong share kepada kawan-kawan you supaya mereka faham. You nak repost ke, TikTok ke, apa-apa pun, no problem, just share saja. I takkan marah. Selagi benda tu bermanfaat kepada ramai orang, kita share tu lagi bagus daripada kita tak menegur ataupun kita tak improve kehidupan manusia lain. Okay, so I cuba jawabkan